ayat 88. Pada hari yang tidak akan memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yakni dengan hati yang sejahtera daripada syirik kepada Allah, hati yang sejahtera daripada nifak kepada Allah, hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah yang terkeji. Firman-Nya lagi dalam surah yang lain, Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Oleh itu, sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan dua perkara. Yang pertama, mengerjakan amal yang baik. Dan yang kedua, janganlah dia mensyirikkan dalam peribadatan kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Sadaqallahul azim. Tajuk yang tidak nampak pada pandangan tuan-tuan pada malam ini ialah bagaimana nak menghidupkan hati. Itu tajuk dia. Di mana tajuk bagaimana nak menghidupkan hati ini ialah lanjutan daripada tajuk-tajuk kita yang terdahulu. Termasuk tajuk yang berkait dengan al-adabu ma'an nafs. Apakah adab kita dengan diri kita, dengan jiwa kita? Apa adabnya? Apa akhlak yang patut ada kepada kita? Apa adab akhlak yang kena ada? Yang kita dah sebut dulu ada 4. Yang pertamanya taubah. Yang keduanya muraqabah. Yang ketiganya mujahadah. Yang keempat muhasabah. Dulu belajar tunjuk nampak, malam ni belajar tak nampak ni. Lagi tak ingat rasanya. Kena kambing 6 ekor hilang terus. Al-adabu ma'an nafs, adab kita dengan diri kita, dengan an-nafs, dengan jiwa kita. Jiwa yang kita nak hadapkan diri kita kepada Allah. Ya ayyatuhan nafs, an-nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, diri, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, baliklah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu meredai dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah syurgaku. Sahabat sekalian, mana puncanya? Puncanya hati. Tak nampak juga tajuk ni. Tajuk ni tak nampak ni. Apa tajuk dia? Bagaimana kita nak hidupkan hati kita. Kerana kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Tidaklah dalam jasad kita itu ada seketul daging. Bila baik ia, baiklah jasad seluruhnya. Bila rosak ia, rasaklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalb, benda itu kata Nabi ialah qalbun, hati. Ada yang menyebut benda itu apa dia? Aqlun, akal. Ada yang menyebut benda itu apa dia? Sebagai nafsun, nafsun, jiwa. Ia juga.
Tak apalah kita ambil kalimah yang mudah, hati jiwa kita. Dan itulah yang menjadi tilikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ayat yang kita baca dari surah Asy-Syu'ara 88, Allah mengingatkan kita harta benda, ahli-ahli, penyokong-penyokong, anak-anak tidak memberi manfaat kita di sisi Allah, melainkan yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, hati yang sejahtera. Ayat yang kedua daripada suratul Kahfi, barang siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, kita dah sebutlah nak bertemu dengan Allah kena masuk syurga. Tak masuk syurga tak boleh jumpa Allah. Falyamal amalan salihah. Seluruh kerja buatnya hendaklah kerja-kerja yang baik, yang salihah. Sama ada ekonominya, kerja ekonomi, kerja politiknya, kerja sosialnya, kerja ibadahnya, semua sekalilah. Al-a'mal ad-dunyawiyah, amal-amal keduniaan, al-a'mal al-ukhrawiyah, amal-amal keakhiratan, semuanya salihah, saleh, baik. Hati dia wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia syirik kepada Allah dalam ibadatnya dengan sesuatu yang lain. Macam mana kita nak hidupkan hati kita? Tadi kita ambil ayat Quran yang nak menggambarkan bahawa penting sangat hati kita ni hati yang baik. Qalbun salim, hati yang sejahtera daripada syirik, nifaq, sejahtera daripada sifat mazmumah, terkeji, seumpama sombong, takabur. Hati menjadi hidup dengan iman. Hati menjadi hidup dengan iman. Maknanya kalau tak ada iman, hati tak hidup. Iman bermaksud meyakini sepenuhnya dengan hati akan segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kata hati ni jadi hidup dengan iman. Apa makna iman? Iman tu mana dia? At-tasdiq bikulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Wahyu mana? Satu wahyu Al-Quran, lagi satu wahyu itu ialah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lainnya, kita ambil dua sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Dua-dua sekali. Baru hati ni hidup. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya ucapan perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, bila diajak kepada Allah dan Rasulnya, ay yaqulu sami'na. Sami'na, betul lah tu, kuat sikit, tak ada suara tu, bukan kambing lagi lah suara. Ay yaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sahabat sekalian, daripada menyahut seruan Allah dan Rasul itulah menjadi sebab hati kita ni jadi hidup. Iman itu sendiri. Iman pada siapa dia? Hati kita benar-benar yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah
yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia kata yang dapat menghidupkan hati kita. Iman itu sendiri. Asas-asas iman ialah keyakinan kepada rukun-rukun iman yang 6. Asas iman itu ialah, dia kata, asas-asas iman ialah keyakinan kepada rukun-rukun iman yang 6, yang bermula dengan apa? Beriman kepada Allah. Penyempurnaan bagi iman ialah dengan menyahut seruan Allah dan Rasulnya, iaitu dengan mentaati segala perintah keduanya. Asas kepada keimanan itu 6 perkara tadi. Penyempurnaan dia apa dia? Sempurna iman itu apabila kita menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Bila datang seruan Allah, ajakan daripada Allah, ajakan daripada Rasulnya untuk buat sekian, kita sahut seruan itu dan kita laksanakannya. Apabila seseorang itu yakin kepada Allah dan Rasulnya dan diikuti pula dengan dia menyahut seruan keduanya, iaitu mentaati mereka, maka ketika itu barulah hatinya akan hidup sebagaimana yang dapat kita fahami dari seruan Allah. Yang pertama dia kata hati itu kena yakin dulu. Hati itu kena betul-betul beriman. Hati itu betul-betul bertauhid, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin sungguh-sungguh. Dia punya akidah, pegangan tauhid itu. Satu. Dan yang kedua dia kata, yang kedua, dan diikuti pula dengan dia menyahut seruan keduanya. Seruan, ajakan keduanya. Keduanya apa dia? Allah dan Rasul, iaitu mentaati mereka, maka ketika itulah barulah hatinya akan hidup. Dengan maksud apa? Dengan maksud kalau kita yakin sahaja, beriman tapi tak ada amal, bermakna hati kita tak hidup. Beriman bukan tak beriman, tapi tak ada ikutan, tak ada taat. Maka orang itu katanya apa? Orang itu hatinya tidak akan hidup. Kalau sekadar ada keyakinan, ada akidah, tetapi tak ada dia punya amalannya. Sahabat sekalian, yang ni kita nak kaitkan dengan apa? Sebab tajuk ni saya tak bercadang nak habiskan malam ini. Nak sambung bulan depan. Nak sambung di mana? Nak sambung tajuk ini sikit, nak cuit sikit dengan apa dia? Dengan tajuk yang baru kita selesai lebih kurang 26 hari yang lalu. Apa dia? Tajuk yang berkait dengan Ramadan itu sendiri. Tapi tuan-tuan tak nampak lah, saya seorang je nampak sini. Hak mana Ustaz? Jangan kamu jadi hamba Ramadan. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Nak kait di situ. Saya berhenti tadi. Kalau nak hidupkan hati kita dengan iman. Iman itu pula kita benarkan yakin sungguh pada apa yang Nabi bawa. Itulah akidah, itulah tauhidnya, diikuti dengan menyahut seruan Allah dan Rasul. Makna kita beramal. Yang ni saya nak kaitkan dia benda tadi, akan sambung bulan depan. Nak kait mana ni? Nak kait bagaimana kita dengan bulan Ramadan yang baru lalu. Sudah 26 hari. Jangan jadi hamba Ramadan. Itu nak jadi apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Tuhan. Dan jangan kamu jadi hamba-hamba Ramadan. Kunu rabbaniyin, Rabb Tuhan, rabbaniyin, orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan Allah. Ramadan lah.
Ramadhaniyin ialah orang yang menjadi hamba-hamba Ramadan, yakni beribadat, melakukan amal-amal kebaikan hanya di bulan Ramadan. Jadi dia nak beritahu kita jangan jadi hamba Ramadan. Dan tu nak jadi apa? Kena jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan apa kita buat? Kita ulang kaji sikit. Sikit dia. Bulan Ramadan kita baca Quran banyak, betul? Banyak kita baca Quran. Bulan Ramadan banyak kita bersedekah. Nabi sendiri banyak bersedekah di bulan Ramadan. Nabi sendiri disemak bacaannya dalam bulan Ramadan oleh malaikat Jibril. Ramadan juga. Bulan Ramadan lah kita banyak berdoa, berzikir kepada Allah. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau suka memberi keampunan. Fa'fu anni. Nabi kata perbanyakkan doa ni. Kita banyak baca doa kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami keredaanmu dan syurgamu, dan kami minta jauh daripada kemurkaanmu dan nerakamu. Kan banyak kita berdoa, ya Allah. Lepas 4 rakaat tarawih doa. Lepas 4 rakaat tarawih doa. Lepas sembahyang witir doa. Lepas sembahyang tarawih doa. Doa saja. Banyak. Bulan Ramadan juga kita memperbanyakkan dari segi majlis ilmu tazkirah berjalan macam biasa. Bulan Ramadan al-Mubarak juga apa dia? Kita banyak menunaikan solat sunat. Banyak kita tunaikan dia. Kita tunaikan solat sunat banyak di bulan Ramadan. Tambah lagi lah dengan solat tarawih. Bulan lain tak ada lah. Dengan witir lagi, dengan duha lagi. Oh ya Allah. Banyak kita buat. Tadi saya sembahyang subuh satu tempat. Sembahyang. Dia pesan dah, ustaz kena habis awal 7 suku, eloklah ustaz berhenti. Kenapa? Ada jamuan raya bertuah semua. Okeylah. Saya pun suka juga berhenti awal, tak payah lama. Saya berhenti kurang lebih pukul 7, 10 minit lah saya berhenti kurang lebih. Pukul 7.10. Habis saya berhenti sekelas subuh. Macam biasalah tuan-tuan boleh balik, saya kata. Boleh balik lah. Dah habis kelas subuh, balik. Bangunlah sana seorang, 2-3 orang. Allahu Akbar. Sembahyang apa? 7-10 minit tu. Sembahyang apa tu? Duha pun tidak, syuruk pun tidak. Sebab subuh habis 7.12. Tadi 7-10 minit. Masalah orang kita. Saya tidak pakar bahagian ini, tapi suka mengingatkan. Di sana ada waktu-waktu yang kita boleh sembahyang sunat. Ada yang dilarang kita solat sunat. Selepas daripada solat asar tak ada solat sunat. Kan? Kita belajar ke Ustaz. Lepas sembahyang subuh tak ada solat sunat. Selepas terbit matahari syuruk tak ada solat sunat. Sehinggalah matahari naik sekadar segala. Segala tu 10 minit. Kebetulan imam datang kat saya, AJK masjid pun saya kata ni kena tegur balik kawan-kawan kita ni, kata taklah tegur masa tu. Kena cari satu ustaz beritahu apa dia? Kena betulkan balik ni. Kita jangan tamak nak mendapat pahala tapi cara tak betul. Kata dia disebut amalan salihah, amal yang soleh. Amal soleh ini mesti betul mengikut syariat. Bangun sana, bagus juga pakaian berjubah, bukan tak berjubah, tak bagus. Allahu Akbar. Sana Allahu Akbar. Saya pun tengok jam. Jam itulah tengok. Allah. Kalau 10 minit dia kena sembahyang
sunat Isra' ke, sunat duha ke, kata duha ke, mesti 7.22 selepas 10 minit. Yang paling baik selepas 28 minit. Tak apalah, ambil minimal 10 minit. Ini belum lagi 7.12, belum lagi 7.15, belum lagi. Kalau 7.22 betul. Sebab syuruk 7.12. Tu saya tengok sana tu, 7.12. Ini sahabat sekalian, nak kena tengok. Jangan kita main nak beramal je. Allahu akbar kabira. Okey, ingat hak saya sebut tadi, kena ada ilmu tadi tu. Okey. Kita semayang sunat duhanya, kita semayang sunat witir tu, teringat tadi tu. Semayang baguslah kita ni memperbanyakkan solat sunat, menunaikan solat fardu secara berjamaah di surau masjid. Salat fardu semua berjamaah, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, lebih-lebih lagi subuhnya. Tapi yang kita tengok, baca Quran, bersedekah, zakat, segala benda, berdoa, berzikir, puasa sunatnya, salat sunatnya, berjamaahnya, salat fardu, ramai yang tak ada. Betul tak? Ramai yang tak ada. Kenapa tak ada? Yang ramai itu apa dia? Yang ramai itu ialah Ramadhaniyin, hamba-hamba Ramadan. Yang ramai itu hamba-hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni terikat dengan bulan Ramadan, itulah dia terikat. Nak baca Quran bulan itulah, nak sedekah banyak bulan itulah. Kita Ramadan tak Ramadan sama je. Malam ni kat belakang tu kita macam biasa, jangan lupa. Ramai ke sikit orang macam biasa. Sikit ni sebab open house banyak lagi. Ramai sungguh. Open house saja. Itu open house, rumah terbuka tak masuk lagi tu. Oh, yang kenduri kahwin hari ni 4-5 tempat kena. Banyak betul. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau kambing malam ni tak habis, jangan terkejut. Kalau habis pun jangan terkejut. Sebab orang makan ini dia tak kira siapa, dia nak makan. Sahabat sekalian, Ramadan ini itulah keadaan dia. Dia terikat dengan masa tempat. Kita, Nabi ajar kita apa dia? Ittaqillah haitsuma kunta. Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah. Buatlah yang disuruh, tinggal yang dilarang. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga-jagalah diri kamu daripada kemurkaan Allah. Tanpa mengira tempat masanya. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada. Tak kiralah di masjid ke, di surau ke, di bulan Ramadan ke, tak bulan Ramadan. Kita seluruhnya adalah menjadi apa dia? Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Tuhan dan janganlah kamu jadi hamba Ramadan. Sikit yang saya nak cuit sebab saya tak macam nak panjang malam ni. Saya nak cuit bahagian mana, tapi tuan-tuan tak nampak nak macam mana. Balik nanti buka surah Ali Imran ayat 79. Itu hambut dia. Satu hambut je. Ali Imran ayat 79. Kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu Rabbaniyin. Dua kalimah aja. Kunu Rabbaniyin. Dua kalimah aja. Kunu, jadilah kamu semua Rabbaniyin, hamba-hamba Tuhan. Rabbaniyin. Dalam kandungan dia tu, sebab ni terjemahan standard, yang hanya mengabdikan diri kepada Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Saya nak kait yang tadi. Yang tadi kita naklah beriman, kita nak beramal. Dalam kupasan ini, bila disebut Rabbaniyin, dia mesti orang yang mengabdikan diri pada Allah, yang nak tunduk kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, satu, dan dua, dengan amal yang sempurna. Naqtah, itulah terjemahan standardnya.
Mana kalau kita nak jadi hamba-hamba Tuhan, Rabbaniyin, kita kena ada ilmu. Kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak kenal Allah? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak nak kenal Allah. Kena ada ilmu. Macam mana kita nak beramal kalau kita tidak ada ilmu? Semuanya sahabat sekalian berkait kepada ilmu dan diikuti dengan amal yang sempurna. Yang ni saya nak tunjuk tuan-tuan, tapi tak nampak malam, tak ada rezeki juga. Inilah yang disebut oleh Tuan Guru Haji Musa. Benda dah siap belaka dah, tapi sekadar siap je lah. Saya bolehlah tengok, dah siap semua dah. Dengan video, dengan apa, dah siap belaka dah ni. Tuan Guru Haji apa nama, Tuan Guru Haji Saleh Musa ni, waktu dia wafat pun, nak sebut wafat pun tak kisah, nak sebut wafat ke meninggal dunia ke, hari Jumaat malam Sabtu yang lalu, ramai orang datang. Katanya 10,000. Kalau tidak sama ramai, lebih kurang ramai dengan waktu kematian Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Itu saya rasa, bukan rasa apa, rasa rugi sikit. Sebab saya nak tunjuk seorang Tuan Guru yang waktu dia meninggal dunia umurnya hampir-hampir 90 tahun. Seorang Tok Guru yang sangat lama belajar di Makkah Al-Mukarramah. Seorang guru yang belajar sehingga bersanad sampai kepada Rasulullah. Sehingga saya dipahamkan, ada tok-tok guru Arab mari mengadap dia. Kalau kita mengadap tok guru Arab, biasalah. Ni tok Arab mengadap tok Melayu. Tuan Guru Haji Saleh Musa, Pondok Ar-Rahmaniyah, Sik, Kedah. Antara hak yang dipesan apa dia? Di waktu muda ini, rajin-rajinlah mengaji. Jangan banyak buang masa. Mengaji biar lama. Jangan ada krisis dengan guru-guru, kerana keberkatan ada pada guru-guru kita. Jaga adab sebagai murid. Kita perlu sambung perjuangan guru-guru kita dalam mentarbiah ummah. Dia nak cerita yang pertama apa dia? Belajar. Hang waktu hang muda ni hang belajar no, rajin-rajin mengaji no, rajin-rajin belajar no. Jangan banyak buang masa. Kalau mengaji pula biar lama. Mana apa dia? Soal ilmu. Ilmu tu kena ada. Lalu dalam pesanan dia, dalam pesanan dia, dalam video dia tu, dan saya dipahamkan video ini sampai ni kuliah hari-hari tak ada uang, sikit nasihat, ampun maaf saya pusing. Walaupun saya tak puas hati, tuan-tuan puas hati. Kok mana kita kena cek ada masalah. Kata tuan pengurus kita tadi, payah kau nak kontrol ni, tak apa, boleh nampak ni. Kata tuan pengurus tadi, dia kata laptop orang lain semua okey, hak ustaz je tak okey. Ya juga. Saya pula menjawab, hak saya semua okey tempat lain, sini je KO. Nampaknya dua-dua mazhab tu betul semua. Hak tak betul wallahu a'lam. Sebab tu saya ingat kalau akan datang, saya nak bawa jugalah. Kena tuan-tuan kena standby satu projektor, kena standby lah. Tuan-tuan faham tak maksud kepuasan? Saya rasa tidak rasa puas bila saya berkuliah. Saya tak boleh tunjuk apa yang patut tuan-tuan tengok. Bukan kepuasan untuk tuan-tuan dulu, kepuasan untuk diri saya. Tak tolong putih kata I not satisfied ke, benda aku tak reti lah bahasa tu.
I'm not happy lah, sir. I'm not happy lah. Dua-dua kali kena ni. Jadi bulan depan panjang umur. Boleh tak tuan-tuan sediakan satu projek tu? Lepas tu kita akan pakai kita punya whiteboard dekat luar ataupun dinding tak boleh pakai. Kita pakai satu whiteboard, kita akan pancar ke whiteboard. Okey. Ni saya nak sebut apa yang tuan guru sebut ni. Saya dipahamkan ucapan ini antara yang terakhir sebelum beliau meninggal. Apa kata dia? Tak ada. Di pada pagi pukul 7 tadi. Sampai ni kuliah. Hari-hari tak ada uang. Sikit nasihat untuk kita ke semua dan saya sendiri. Ya, dia kata, saya ni minta maaf lah pada semua. Saya bateri pun tak ada. Dia orang tua ni, tuan guru ni, dia kena pakai bateri. Pakai bateri. Macam kawan saya namanya Aziz Ahmad. Umur dah 60 lebih dah. Orang panggilnya Aziz bateri. Sebab jantung dia tu kena ada bateri. Maknanya kalau bateri tu collapse, dengan dia collapse. Orang tua ni, umur kat 90. Saya minta maaf lah, bateri pun tak ada lah. Tak ada tu pasal orang Kedah maknanya bateri pun tak larat lah. Ngajak dia pada pukul 7 pagi tak berhenti lagi ni. Betul dia. Lepas tu dia kata, dia cakap tak lama, tak sampai 5 minit pun. Dia kata, saya nak menyebut untuk kita semua dan diri saya sendiri. Tengok bahasa dia tu. Ada 3 perkara penting. Hak ni saya nak ambil, nak kait dengan kita hari ni. Dan inilah penutupnya. Yang tajuk hati tadi kita akan sambung semula. Tajuk apa hati tadi? Bagaimana menghidupkan hati. Itu sambung bulan depan. Sambung semula, ambil balik. Apa kata dia 3? Ulama kata ahamul matalib lil insan salah satu. Yang penting bagi kita ingat 3 perkara. Dia kata ahamul matalib lil insan salah satu. Ada 3 perkara yang sangat penting kepada manusia. Ada 3. Dan 3 ni, wallahu alam, saya pun tak kenal sangat tuan guru ini. Saya kira satu pesanan untuk kita. Di saat-saat akhir sebelum dia menghembuskan nafasnya seminggu yang lalu. Apa yang 3 itu? 1. Duduk dalam kepala. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Yang pertama dia kata, ayya'rifa khaliqahu. Kalau tuan-tuan nak tulis, tulislah. Sebab ni bukan ucapan saya. Ayya'rifa khaliqahu. Dia hendaklah kenal penciptanya. Mengenal Tuhan yang menjadikan kita. Penting sekali. Ulama berkata awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah kalau kita tak belajar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya. Diri siapa? Diri kita ni makhluk. Kita ni kena cipta. Ada khalik. Siapa dia khalik? Allah. Lepas tu dia kata ayya'rifa khaliqahu. Dia mengenali siapa penciptanya. Itulah ilmu. Hak nombor 1 dulu, ilmu. Ilmu nombor 1. Daripada ilmu tu lahirnya iman. Itulah Rabbani. Orang-orang Rabbani. Fatullah itulah mari takwa, mari yang ni keluar, yang ni keluar, yang ni daripada punca umi takwa kepada Allah. Dia kata daripada keyakinan kita kepada Khalik pencipta, kenal kita pada Allah, daripada situlah lahirnya ketakwaan.
Di situlah lahirnya rasa takut kita kepada Allah. Punca di situ, punca dia. Lebih dibelah ma'rifatullah. Kalau tidak ada ma'rifah, di mana nak bagi takwa? Tak kenal. Nak takut apa? Itu Nabi kata, ana akhwafukum, aku yang lebih takut kepada Allah. Pasal aku cukup kenal Tuhan. Mudah-mudahan kita kesemua kenal Tuhan. Tapi kita kadang-kadang tanya manusia, Tuhan ada tak? Aduh, anda siapa semua berapa kali? Angkat agak, awak tak tahan. Orang nak mati tu, awak tak lawan. Tak apa mau mati. Tak apa mau mati, lawanlah. Mati juga, itu ada Tuhan. Itu kuasaan dia, semua di bawah kekuasaan dia. Yang kedua, dia kata, dah kalau kita hebat sangat, gagah kita, harta kita banyak, duit kita banyak, pangkat kita besar, kekuasaan kita pun hebat, segala atas dunia ni memang kita punya lah. Kalau hang hebat sangatlah, waktu hang nak mati tu, hang tahan lah. Tahan. Oh, jangan. Kau tak boleh. Main jauh. Tu bahasa mudah. Itulah orang baru yakin adanya Tuhan, dia kata. Yang pertama apa dia? Ayya'rifa khaliqahu. Dia mengenali siapa penciptanya. Hak tu hak besar sekali. Dua, ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Oh, kita mengetahui apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kata, apa yang kita nak kerja. Fikir lebih dulu, manfaat ke mudarat. Kalau manfaat buat, kalau mudarat tinggal, kita tak selesai. Yang kedua dia kata, saya nak habis hak dia aja ni. Ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu wa ma yadurruh. Tadi dia kenal Allah. Yang kedua dia kenal, dia tahu apa yang memberi manfaat kepadanya, apa yang memberi mudarat kepadanya. Tak yang kita dah buat hari ni, makan minum kita ni beri manfaat pada kita tak untuk akhirat, hari kita bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak beri guna harta benda dan anak-anak, illa melainkan man atallah. Syarat dia tu, kecuali orang itu yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera daripada syirik kepada Allah dan sifat mazmumah, terkeji, sombongnya, takaburnya, menunjuk-nunjuknya, macam-macam. Maknanya hang nak cakap ke, hang nak buat apa saja, buatlah. Syarat benda tu apa dia? Memberi manfaat pada kita dan tidak memberi mudarat kepada kita dengan pahala ataupun dosa. Pendek ucapan dia, subhanallah. Dalam satu lagi saya tak sempat nak scroll ni, sebab tangan saya nak tengok sini lagi tak. Sehingga dia menyebut, itu rugi. Kalaulah agama dan politik itu boleh dipisahkan, ilmu. Kalau ada sini, tapi saya nak scroll payah nak turun video ni pula, nak pusing ni pula, dah lama jatuh sini aja. Kalaulah agama dan politik itu boleh dipisahkan, mudahlah politik, dia kata. Tak ada soal halal, tak ada soal haram, tak ada soal sunat, tak ada soal makruh. Mudahlah, dia kata. Tengok. Ni Tok Guru besar ni, bukan calon-calon Tok Guru ni. Subhanallah. Dia nak sebut apa dia? Apa-apa yang kita nak buat ni kena tahulah ada dosa pahala.
Termasuklah ungkap kata dia semua ada sini, saya nak tunjuk payah ke tuan-tuan. Termasuklah soal politik itu. Mesti ada soal halalnya, haramnya, sunatnya, makruhnya. Subhanallah. Lain orang alim ni, Syekh. Yang ketiga. Dia tiga aja. Yang ketiga, aya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kita kena sedar sesudah mati kita nak bangkit balik dah habis begitu ya. Kalau mati habis begitu tak ada masalah, nak buat apa pun. Mati nak bangkit balik, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dia kata yang ketiga, yang terakhir, ay ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Dia hendaklah tahu macam manalah nasib kita lepas daripada mati. Macam mana keadaan kita. Kena tahu macam mana nasib kita selepas daripada mati. Maka betul lah sahabat sekalian, bila kita cuit tajuk ini, jadilah kamu hamba-hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Dan Ramadan itu sebenarnya nak melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah, bukan takwa bulan Ramadan sahaja. Ingat tak kata Imam kata Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, boleh tunjuk juga tapi nak pusing pun tak guna juga. Ada 4. Saya nak kait dengan Tok Guni sebut pula. 1. Dia kata apa dia? Al-khawf minal jalil. Takutlah kepada yang maha besar, Allah Jalla Jalaluh Al-Jalil. Itu nombor 1 kata Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Imam Ali ni kan syari Syiah pula. Susah kita sebut imam pun tak salah. Imam Ali Syiah lah ustaz ni. Syiah apa? Aku Ahlussunnah wal Jamaah. Al-khawf minal jalil. Nombor 1. Dia tak boleh jadi nombor 2, nombor 3, tak boleh. Nombor 1 juga dia. Apa dia? Taqwa dengan maksud yang pertama, cirinya al-khawf minal jalil. Takut kepada yang maha besar. Siapa dia? Allah. 1. Yang kedua, al-amal. Al-amal bil tanzil. Beramal dengan yang diturunkan. Apa dia? Al-Quran. Apa-apa kita nak buat, balik rujuk pada Al-Quran. Halalnya, haramnya, apanya, balik pada Quran. Cantik Sinali sebut. 3. Ar-ridha bil qalil. Al-jalil. At-tanzil. Al-qalil. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Tak apalah ya Allah, aku dapat sikit makanan pun tak apa. Janji halalan tayyibah. Tak apalah ya Allah, baju aku tak cantik sangat pun tak apa ya Allah. Tak apalah, janji menutup aurat. Tak apalah ya Allah, sikit sangat orang sokong aku kerana nak kepada Islam ini, nak taat padamu ya Allah. Tak apalah, janji aku dapat redamu ya Allah. Nampak? Tak apalah, tak naik pangkat pun tak apa. Naik pangkat Tan Sri pun teruk juga nampak nak kena belasah tu. Kamu tak faham sudah lah. Dah dapat Tan Sri pun nak kena juga nampaknya. Tan Sri 1, Tan Sri 2, Tan Sri 3. Maknanya apa? Tak apalah ya Allah. Kalau aku tak naik pangkat pun, naik pangkat sikit pun tak apa ya Allah. Janji ar-ridha bil qalil. Aku reda dengan sedikit. Sedikit mana? Sedikit yang diredai, sedikit yang disukai oleh Allah. 3. Akhir sekali ialah apa dia? Al-isti'dad biyaumir rahil. Buatlah persiapan, persediaan biyaumir rahil, hari kita nak belayar. Belayar ke mana? Minad dunya ilal akhirah. Hidup dunia ke hidup akhirat. Makna buat tadi, ay ya'rifa ahwalahu ba'dal maut.
Dia tahu hal ehwalnya, macam mana nasib dia lepas daripada mati. 4 kata Sayyidina Ali. Sahabat sekalian, semua ini kita boleh bentuk segala benda jadi bagus baik dengan jalan mana? Dengan jalan kita memperbetulkan hati kita. Jalan mana? Dengan jalan kita memperbetulkan hati kita. Jadi itu tajuk kita, saya cuit sikit tadi. Itu tajuk bulan depan. Bagaimana hidupkan hati. Tadi saya nampak, ni tuan-tuan nampak, saya tak nampak pula. Macam di akhirat kita nampak jin, jin tak nampak kita pula dah. Di dunia jin kita tak nampak jin, jin nampak kita. Malaikat jin Syamsuddin. Itu dah sebut dah sama. Jadi bulan depan insya-Allah, satu saya sebut ya, kalau tuan-tuan tak boleh sediakan LCD projector sebagai galang ganti ni, tak boleh pakai 2 kali dah ni. Kalau pergerakan 3 kali batal semayang saya, batal lah. Batal solat kalau dah bergerak 3 kali berturut-turut. Ni dah 2 kali dah ni. Jadi bulan depan tuan-tuan sediakan projektor. Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan beritahu saya akan bawa saya punya. Ataupun saya beli, saya bagi tuan-tuan satu. Boleh sangat, boleh, tak masalah. Duit-duit yang tuan-tuan bagi tu segala-gala tu saya pun tak tahulah. Duit ni pergi ke pondok ini, bukan satu pondok lagi dah, banyak pondoknya. Pondok An-Nur Ustaz Mukhtasar ni ada, pondok Ustaz Rosli Jabar Darul Fikri ada, Ustaz Roslan Muhammad di Bentong. Semua dapat manfaat daripada duit-duit tuan-tuan bagi selama ni. Saya pun tak tahulah, banyak sangat orang bagi ni, kita bagi. Untuk pejuang-pejuang Islam yang menghidupkan perjuangan Islam atas nama fi sabilillah. Ada yang kita beli projektor. Saya RM5, Tuan Haji RM10, Tuan ni RM10. Kita beli projektor untuk kuliah dia orang, beli projektor. Setakat ni saya tengok dah, bukan 2 buah, bukan 3 buah, banyak. Tapi bukan kata duit atas seorang dah. Orang ni RM5, RM10. Itu sebab saya yang kat belakang tu saya tak nak berhenti. Fi sabilillah. Kenapa dia? Walaupun kita tak boleh nak kuliah, tak boleh nak berjihad macam orang lain, tapi duit kita sampai sekali pun RM5. Jadi bulan depan minta tolong ya, minta tolong. Tak ni cakap secara orang putih kata secara adik-beradik friendly. Kalau tuan kata tak boleh Ustaz, saya akan bawa dengan beg saya naik bas, saya bawa projektor saya sendiri. Tuan-tuan sedia whiteboard saja. Sebab bulan depan kita tajuk ni dia akan lebih jadi nampak dan lebih touching kalau kita boleh tengok dia punya ayat Quran. Itu tujuan saya pakai itu saja, tak ada tujuan lain. Bukan tujuan lain, tujuan itulah. Jadi sahabat sekalian, insya-Allah bulan depan kita jumpa lagi. Malam ini lebih kepada memuhasabahkan diri kita. Kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba-hamba Tuhan. Wala takunu ramadhaniyin, jangan jadi kamu hamba-hamba Ramadan. Jadi terima kasih banyak pada semua. Jangan lupa tabung sabilillah kita di belakang. Jangan sikit, biar banyak. Supaya cepat kita ke syurga Allah. Dan semua sahabat yang belum habis puasa 6, ada sempat lagi 3 hari sekerat puasa 6. Tapi besok rumah tu buka lagi banyak. Besok all out kita makan. Jadi siapa yang tak habis, cepat-cepatlah minta maaf dengan Allah Ta'ala. Ruginya kita tak habis puasa 6 ini. Rugi sangat. Dan insya-Allah selepas ini surau kita juga akan menjadi penganjur kepada puasa sunat hari Khamis. Sekalipun sebulan hanya sekali saja. Minta tolong tuan-tuan. Kalau kita yang tak menghidupkan sunnah Nabi ini, siapa lagi? Kitalah. Sekaligus mendidik diri kita untuk puasa sunat. Sekalipun hanyalah sekali dalam sebulan untuk permulaan, akhirnya lekat 3 kali dalam sebulan, minima 3 kali. Khamis insya-Allah. Boleh ya? Sebab kita tak lama dah Syekh. Tak lama dah.
Tak lama apa dia? Dekat dah ni. Saya tak nampak dah. Kalau tak hari ni, besoklah tuan-tuan meninggal dunia. Saya pun begitu juga. Ka'annaka tamutu ghadan. Buat amalah untuk kita akhirat ini, seolah-olah kita akan mati besok. Sungguh-sungguh kita, insya-Allah. Jadi waktu pun dah lewat. Kita malam ni ada jamuan. Jamuan kita akan mula pukul 9. Jadi kita solat isyak dulu, dan insya-Allah kita sama-sama makan sekadar yang patut kita makan. Tangguh majlis, baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.